This video is about the role of leadership in diverging innovation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anim Zalina binti Azizan daripada Jabatan Pengurusan dan Teknologi, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan daripada UTHM. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit tentang the role of leadership in driving innovation bersempena dengan Innovex 2024. Jadi pada hari ini saya akan teruskan dengan konten apa yang akan saya bincangkan. Saya akan terus berkongsi tentang introduction to innovation and leadership, visionary leadership drive innovation, creating a culture of innovation, leading by example, supporting continuous learning, adaptability and resilience, empowering teams, dan juga yang terakhir leadership in the innovation era. Jadi untuk permulaan ni saya akan tunjukkan sedikit memberi gambaran tentang antara iPhone 5 dan juga iPhone 5S. Jadi ada sedikit penambahbaikan, perubahan sedikit daripada antara iPhone 5 dengan iPhone 5S dari segi dia punya paparan. Kalau dulu iPhone 5 resolusinya adalah 1136, manakala di iPhone 5S ni dia dah upgrade sedikit kepada 1704. Okey. Jadi hasil daripada komen-komen pengguna, hasil daripada feedback daripada pembeli-pembeli yang menggunakan, jadi dia nak paparan yang lebih besar dan lebih luas. Jadi Apple cuba untuk bantu ataupun untuk buat penambahbaikan daripada iPhone 5 kepada iPhone 5S. Okey. Jadi apa dia inovasi ni sebenarnya? Okey, sedikit tentang introduction ataupun permulaan tentang apa dia inovasi. Jadi sebenarnya inovasi ni merupakan satu proses yang membawa kepada new idea, new method, new product, new service ataupun solution terhadap apa-apa jua permasalahan yang memberi impak kepada kehidupan, memberi value ataupun nilai kepada kehidupan. Dan dia sebenarnya melibatkan kepada untuk membuat penambahbaikan, dari segi efficiency, improving the efficiency, effectiveness, dan juga boleh mampu membantu untuk memenuhi keperluan kehendak kita, kehendak manusia yang sentiasa nak berubah. Okey. Jadi sebenarnya apabila kata inovasi ni, dia melibatkan satu perkara ataupun aktiviti yang thinking out of the box. Dia kena banyak berfikir, dia kena menjadi seorang yang kreatif, dia kena berani mengambil risiko dan juga sentiasa berkolaborasi, ada team dia ataupun ada kawan-kawan, partners untuk buat inovasi ni. Jadi kalau nak buat seorang-seorang susahlah, sebab kita memerlukan kepakaran yang berbeza dalam melaksanakan aktiviti inovasi. Dan sebenarnya inovasi ni melibatkan dua faktor utama, iaitu curiosity dan juga creativity. Sentiasa ingin tahu, sentiasa ingin berubah, sentiasa ingin mencuba sesuatu, dan juga memerlukan creativity dalam membuat perubahan tersebut. Okey. Jadi kenapa inovasi ni penting dalam kehidupan, ataupun secara mikronya saya bagi persepsi dari segi makro dan juga dari segi mikro. Okey. Dari segi makronya, dia sebenarnya inovasi ni membantu untuk pembangunan ataupun economic development. Dan juga bila kata economic development, economic growth ni, dia sebenarnya mencipta banyak pekerjaan, banyak jenis pekerjaan. Kita boleh memberi sumber pekerjaan kepada yang memerlukan, dan juga dia mampu untuk meningkatkan kualiti kehidupan, increase well-being, dapat mengurangkan penyakit, dapat mengurangkan kemiskinan, dapat mengurangkan kelaparan, yang mana bila adanya teknologi-teknologi yang canggih-canggih sekarang ni, dari segi perubatan, dari segi sakit kanser boleh cure, sakit apa-apa penyakit insya-Allah boleh cure dengan adanya teknologi. Jadi seterusnya dengan teknologi juga ataupun inovasi juga, dia dapat melibatkan komunikasi. Okey, communication and educational accessibility, mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk mendapatkan pendidikan. Di mana-mana kita berada pun kita masih lagi boleh akses video-video yang boleh membantu kita untuk belajar dan sebagainya. So kita kata communication and educational accessibility. Dan dia juga inovasi juga dari segi makro perspektif, dia sebenarnya meningkatkan sustainability environmental. Okey. Manakala dari segi micro
perspektif pula, dia sebenarnya boleh meningkatkan persaingan yang sihat, competitive advantage, bersaing untuk sentiasa membuat perubahan, penambahbaikan, dan dia dapat meningkatkan produktiviti dan serta dia mampu untuk memberi satu budaya yang positif dalam organisasi. Jadi kita nak sentiasa nak berlomba-lomba, mencipta idea, berfikir, menggunakan otak, brainstorming di kalangan ahli ataupun pekerja-pekerja dalam satu organisasi. Okay? Manakala peranan pemimpin dalam memandu ke arah inovasi ni, seperti yang saya bagi tahu, dia kena berani mengambil risiko, menggalakkan mengambil risiko. Kita kena sentiasa bersedia untuk menerima apa juga risiko yang kita hadapi. Okay? Dan juga dia kena trust lah kepada pekerja-pekerja dia untuk sentiasa berkarya dan sebagainya. Dan juga kita dapat modelkan inovasi kita dapat strukturkan inovasi kita dapat documentedkan inovasi yang kita buat dalam satu-satu organisasi. Seterusnya saya bagi contoh lah, okay? Sebagai seorang pemimpin, dia kena ada vision, dia kena ada gambaran tentang apa dia penambahbaikan yang hendak dibuat. Sebagai contoh Elon Musk, okay? Dia visionkan tentang SpaceX, di mana dia menggunakan kembali kapal angkasa yang dah pernah digunakan dan buat penambahbaikan supaya dapat mengurangkan kos. Tak perlu nak mencipta kapal angkasa yang baru, tapi dia menggunakan kapal angkasa yang boleh digunakan kembali dan membuka peluang lebih ramai lagi orang pergi ke angkasa. Itu dia punya Elon Musk punya vision tu, dia nak orang ramai pergi ke angkasa, pergi ke angkasa menggunakan kapal angkasa yang telah dan pernah digunakan. Okay. Kemudian sebagai seorang pemimpin, dia kena sentiasa membudayakan inovasi. Jadi dia kena mengajar ataupun berkongsi atau menggalakkan pekerja-pekerja dia untuk mengambil risiko dan juga open for communication, open for collaboration. Di Google dia ada polisi 20% time, okay? Dan yang mana 20% time ni sebenarnya galakkan kepada pekerja-pekerja dia untuk menggunakan masa ketika bekerja untuk buat projek yang disukai oleh pekerja dia, dari segi hobi ke dan sebagainya, menggalakkan pekerja-pekerja dia untuk menggunakan time, ya. Seterusnya leadership juga ataupun dalam inovasi ni, sebagai seorang pemimpin ni, dia kena tunjuklah sifat dia, kena true example, kena lead the example. Okay, jadinya kena sentiasa leadership ni must show their value, okay, ataupun support, kena encourage staff-staff dia, kena sentiasa menggalakkan, kena ada nilai, kena start daripada dia untuk melakukan inovasi. Jeff Bezos, dia sentiasa menggalakkan pekerja-pekerja di Amazon untuk membuat eksperimen tentang apa juga, tentang website, tentang business, tentang sales, tentang marketing. Jadi dia menggalakkan staff dia untuk sentiasa membuat eksperimen. Okay. Seterusnya, leadership juga, dia kena sentiasa menggalakkan pekerja-pekerja dia untuk belajar, membuat penambahbaikan ke atas diri sendiri dulu. Ada professional growth, ada kompetensi yang bagus, ada kompetensi yang baik, skill development, hantar pergi buat hantar pergi study, hantar pergi kursus training, hantar pergi mentorship, coaching dan sebagainya. Okay? Sebagai contoh, IBM ni dia invest ataupun dia bagi scholarship kepada pekerja-pekerja dia untuk pergi belajar inovasi tentang AI ataupun cloud computing. Sebab apa? Dia come back, pekerja-pekerja dia come back to the IBM selepas habis belajar 3 atau 2 tahun atau setahun untuk membantu pembangunan IBM. Jadi staff dia bekerja, staff dia dapat beasiswa untuk sambung belajar dan kembali kepada pembangunan IBM itself. Okay? Dan sebagai seorang pemimpin yang bagus, dia kena adapt dengan sebarang perubahan, dengan sebarang risiko kegagalan. Jadi dia kena berani, dia kena kuat, dia kena strong enough to face the failure. Okay, dia kena resilient to face the failure. Okay, kalau dulu macam Netflix dia ambil tugas untuk renting DVD ni kepada menyediakan video-video yang kita boleh ataupun filem-filem yang kita rasa kita nak tengok at any time. Okay, untuk tengok video. Kalau dulu kita kena sewa video kan, DVD. Sekarang ni dah tak ada dah, kedai DVD pun dah tak ada, DVD pun dah tak ada jual. Kita boleh tengok Netflix at any time. Okay, ini antara perubahannya ataupun changes yang seorang pemimpin kena hadapi. Okay,
Dan seterusnya, sebagai seorang pemimpin yang bagus, dia kena sentiasa delegate kuasa-kuasa ataupun memberi kepercayaan kepada pekerja-pekerja dia untuk sentiasa berkarya, untuk own ataupun lead the project, okay? Brainstorm, berbincang bersama dengan teammates dia. Jadi kita hanya menerima, sebagai seorang leadership ni, kita hanya menerima laporan saja. Apa berjadi minggu ni, minggu depan buat apa, lagi bulan depan buat apa. Kita ada tempoh masa dan kita sentiasa memantau projek yang hendak dilaksanakan oleh pekerja-pekerja kita. Okay? Seterusnya, innovation requires leadership. Okay? Jadi dalam apa-apa aktiviti inovasi memerlukan seorang pemimpin lah. Jadi pemimpin ni, jika dia hendak berubah, dia kena datang daripada diri dia. Namun begitu, dia kena percaya kepada staff-staff dia, dia kena bagi tugas-tugas kepada staff-staff dia, dan dia kena sentiasa menggalakkan environment, budaya untuk sentiasa berinovasi, sentiasa kreatif, galakkan pekerja-pekerja dia untuk berkarya, dan juga memberi peluang kepada pekerja-pekerja dia untuk sentiasa buat penambahbaikan diri sendiri. Pergi belajar, pergi sambung belajar, pergi kursus, pergi training dan sebagainya, pergi seminar, ada perkongsian, ada kolaborasi bersama dengan orang luar selain daripada di dalam organisasi tersebut. Dan insya-Allah inovasi akan berlaku dalam organisasi tersebut, dan seterusnya dapat meningkatkan, dapat menambah baik kepada organisasi tersebut. Okay? Jadi call to action for leader to embrace their role as an innovation driver. Jadi sebenarnya pemimpin lah yang membantu segala apa jua jenis inovasi yang hendak dilakukan. Jadi kalau pemimpin tu tak nak berubah, tak nak berkongsi, tak suka nak bercampur dengan orang, tak bergaul, tak bersosial dengan orang, jadi agak sukar inovasi nak berlaku. Sebab apa? Perubahan sentiasa, perubahan teknologi sentiasa berlaku dalam tempoh yang sangat-sangat pantas. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita kena sentiasa berani untuk mengambil risiko dan menerima perubahan yang berlaku. Jadi kalau dalam Islam tu, kalau dalam as a Muslim tu, pemimpin yang hebat yang kita boleh contohi tak lain tak bukan Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perubahan-perubahan yang sentiasa berlaku, ada risiko yang ditanggung, ada ancaman, kecaman, segalanya ditanggung, dengan penuh kekuatan. Jadi itu antara sunnah-sunnah Rasulullah yang boleh kita contohi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.